Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar bab 9 Kimia Industri, unit 9.2 Kaca dan Seramik. Dalam topik ini, pelajar akan belajar tentang jenis kaca, komposisi, ciri-ciri dan kegunaannya, dan juga seramik dan kegunaannya. Mari kita lihat tentang jenis kaca, komposisi, ciri-ciri dan kegunaannya. Pertama, kita lihat apa itu kaca. Kaca diperbuat daripada silika. Apa itu silika? Silika ialah sebatian yang mengandungi silikon dioksida dan kita boleh jumpa silika ini di dalam pasir. Satu contoh kaca adalah kaca silika terlakur. Kaca silika terlakur ini mempunyai silika sebagai komposisinya ataupun silikon dioksida dan kaca ini tahan terhadap haba dan lengai terhadap bahan kimia. Disebabkan oleh itu, kaca silika terlakur ini digunakan sebagai batang dan tiup kaca, corong turas, cermin kanta di dalam makmal serta cermin. Seterusnya, kaca soda kapur. Kaca soda kapur ini terdiri daripada silika, kalsium karbonat dan juga natrium karbonat. Disebabkan oleh komposisi ini, kaca soda kapur ini mempunyai takat lebur yang rendah dan mudah dibentuk. Maka, ianya digunakan sebagai penutup kaca mentol, botol, kaca tingkap, pinggan mangkuk yang lebih nipis dan juga yang rapuh. Seterusnya, kaca borosilikat yang terdiri daripada silika, boron oksida, natrium oksida dan aluminium oksida. Kaca borosilikat ini adalah sangat tahan, mempunyai ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Oleh sebab itu, kaca borosilikat ini digunakan dalam pinggan atau mangkuk yang boleh digunakan di dalam ketuhar, ya. Kelalang, bikar, tabung uji yang digunakan untuk pemanasan ataupun pendidihan semasa eksperimen dan juga radas kaca di dalam makmal. Seterusnya, kaca plumbum. Kaca plumbum ini mempunyai komposisi silika, plumbum 2 oksida dan juga natrium oksida. Dan kaca plumbum ini mempunyai takat lebur yang rendah dan mempunyai indeks biasan yang tinggi. Disebabkan oleh itu, kaca plumbum digunakan untuk membuat prisma, kanta biasan yang tinggi dan juga perhiasan kaca. Seterusnya, kita akan lihat tentang seramik pula. Apa itu seramik? Seramik ini diperbuat daripada tanah liat dan komponen utama dalam tanah liat ialah aluminium silikat. Kegunaan seramik pula contohnya pinggan mangkuk seramik kerana pinggan mangkuk seramik ini tahan haba dan tekanan tinggi serta tidak terkakis. Seterusnya, dalam pembuatan gigi palsu kerana seramik ini keras, kuat serta lengai terhadap bahan kimia dan juga tidak berkarat. Yang ketiga, contoh ketiga, jubin seramik boleh digunakan sebagai lantai kerana seramik ini mempunyai ciri berkilau. Yang keempat, pasu bunga seramik kerana ianya sangat keras dan kuat. Yang kelima, superkonduktor seramik pula digunakan untuk membuat magnet yang sangat ringan
dan mempunyai kuasa beribu-ribu kali lebih besar daripada magnet biasa. Dan contoh terakhir, chip mikroseramik yang banyak digunakan dalam komputer, radio dan juga telefon. Kedua, kaca dan seramik. Cikgu harap kamu dah menguasai jenis kaca, komposisi, ciri-ciri dan kegunaannya serta seramik dan kegunaannya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.